Tak apa, biar jadi pasal ayah. biar lebay arwah, jangan lebay pas. Ya. Itu walaupun tu, Walau. Dia nak tanya pasal MCA Okey. Datuk. Ya. Pasal MCA. Ya. Okey, kita dah tahu kan DAP nanti kalau insyaAllah kalau penggabungan kerjaan perpaduan ni masih lagi untuk disatukan untuk PRU ke-16 ni. Ya. Kita tahu kan macam bahagian pendalaman, bahagian kampung ke apa ataupun bahagian di apa orang kata pendalaman di Felda semua UMNO ambil. Okey. PKR di suburban ataupun di mana-mana. Okey, ni MCA ni adakah macam mana dia nak kongsi bahagian dengan kerusi DAP ni tu? Adakah DAP nak sanggup berkongsi dengan MCA tambah-tambah di Pulau Pinang? Okey, yang kedua ada tu. Okey, macam Wika Siong Wijek Seng bertanding di kawasan Melayu Datuk. Patutnya kawasan tu bagi ke UMNO lah Datuk. Dia bagilah kawasan Cina. So dia lawan kat Seputih ke Bukit Bintang Datuk. Itu saja Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Dia pertama sekali kita pun tahulah mereka bertanding di kawasan majoriti Melayu kan. Sebab sebelum ni kalau kita bagi mereka bertanding di kawasan bukan Melayu, sudah pasti mereka akan kalah kan. Jadi itu sebab kita bagi mereka ni terutamanya pemimpin-pemimpin mereka atas dasar solidariti, atas dasar setia kawan kita dengan MCA, MIC kan. Kita bagi mereka bertanding di kawasan Melayu yang orang Melayu ramai supaya mereka mudah untuk menang. Namun selepas ni kalau kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kita bertanding bersama dengan PH ni dia ada sokongan majoriti bukan Melayu yang begitu tinggi, sangat tinggi. Jadi selepas ini tidak ada lagi lah masalah untuk MCA, MIC bertanding di kawasan bukan Melayu. Kalau sebelum ni mereka kalau nak menang mesti mengharapkan kursi di kawasan Melayu. Tapi kalau kita dah bersama dengan mereka, maknanya kawan-kawan MCA, MIC mereka boleh bertanding di kawasan bukan Melayu juga. Nantilah kita tengok nanti bila pengagihan kursi, mungkin DAP, mungkin MCA dan MIC tak bolehlah bertanding kursi banyak macam dulu. Mungkin jumlah kursi yang mereka bertanding sikit berbanding dengan dulu. Tetapi kursi yang mereka bertanding tu mempunyai peluang untuk menang lebih cerah berbanding dulu. Jadi kalau bagi saya lebih baiklah mereka bersetuju untuk bertanding kurang kursi tapi menang lebih. Berbanding dengan dulu mereka bertanding banyak kursi tapi menang MCA 2, MIC 1. Jadi saya rasa antara kursi MCA, MIC dengan DAP insya-Allah boleh bincang. Boleh bincang. Tak ada masalah. Okey? Ada soalan lain di studio? Datuk, minta komen sikit. Demokrasi semakin subur dalam pemilihan UMNO. Ya. Okey. Presiden UMNO. Betul. Seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Presiden kita, demokrasi hari ini kian subur. Kita lihat calon naik presiden hari ini hari tutup. Kalau tak silap saya ada lebih 9 naik presiden. Seorang lagi siapa? 9 Datuk. Cuma 9 Datuk. Datuk Hasni, Johari, Liza Markan, Azalina, Mazir Khalid, Khalid Nordin, Datuk Seri Wan Rosdi, lagi Dr. Zamri, satu lagi. Tolong cek. Begitu juga dengan MKT UMNO, ramai yang bertanding. So alhamdulillah lah. Jadi tak adalah orang boleh kata bahawa mereka ni dihalang bertanding dan sebagainya. Kalau orang kata oh ini presiden dah tak bertanding, Timbalan tak boleh bertanding. Kalau mereka berjaya menguasai parti dengan presiden dengan Timbalan pun mereka ada kuasa nak pecat.
Ha? Tak ada Samsung bertanding MKT. Okey, 8 orang lah, 8 orang. Alright. Okey Datuk. Ya. Minta tolong komen sikit berkenaan kenyataan Perdana Menteri. Kurangkan pemusatan kuasa, perkukuhkan autonomi Sabah dan Sarawak. Kurangkan pemusatan kuasa, tingkatkan autonomi Sabah dan Sarawak. Ini antara benda yang kita dulu dalam Barisan Nasional pun kita dah berjanji dengan Sabah dan Sarawak. Kita akan kembalikan autonomi melalui MA63 kan? Dan saya rasa di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun benda ni diteruskan kan? Itu sebab banyak benda terutamanya tentang perkara yang berkaitan dengan perolehan kerajaan dan sebagainya, banyak yang diputuskan di peringkat negeri saja, tak perlu dibawa sampai ke persekutuan. Okey, Encik Raslan Jaafar. Ya bang. Silakan bang. Saya nak tanya ni lah Datuk. Okey. Dia komen mengenai airport Kulim ni. Airport Kulim. Sanusi cakap dia ada fund lah swasta untuk bangunkan airport Kulim tu. Tapi saya rasa yang dia dah lantik pun tadi nak letak deposit pun tak ada. Apa komen Datuk? Lagipun dah payah lepas dengan Kulim ni dekat je, dalam 50 kilometer je. Betul. Dah lah dia dekat kan. Kemudian dia punya ya. Dia punya kos tu terlalu tinggi, kos dia terlalu tinggi. Kalau kita teruskan dalam keadaan negara ni berhadapan dengan pelbagai masalah, dengan tekanan hidup, dengan kita punya masalah, kita nak selesaikan masalah contohnya macam kos harga hidup yang tinggi, tentang kenaikan harga barang, inflasi dan sebagainya. So saya nampak fokus Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni lebih kepada nak supaya rakyat tidak terlalu terkesan dengan bebanan kos harga hidup. Jadi dia banyak mengutamakan benda-benda yang boleh meringankan beban rakyat. Contohnya macam kalau kita tengok mereka yang nak ambil lesen motosikal B2 kan, sekarang ni kerajaan tanggung sepenuhnya. Jadi dah tak jadi masalah untuk anak-anak kita ni memulakan dalam pekerjaan. Bagi mereka yang kurang pendapatan, mereka nak berusaha melalui khidmat e-hailing, contohnya menjadi driver e-hailing, mereka jadi driver van, driver lori, kena ada PSV dan sebagainya. Kerajaan tanggung semuanya. Ini pun menelan belanja lebih kurang 40 bilion. Kalau nak ikutkan, dia boleh tarik je buat airport tu. Tapi apa guna airport ni? Pertama sekali dia berdekatan dengan Butterworth. Lebih baiklah Butterworth itu diperkasakan. Itu pendekatan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau misalnya Sanusi tak puas hati, kalau Sanusi tak puas hati, dia buatlah ikut cara dia sendiri, tapi kena perintah dulu kerajaan persekutuan lah. Dia pun duk kata tak lama lagi kerajaan tumbang kan. Kita nak tengok dia kat Kedah tu, dia tumbang ke dia tak tumbang dulu.